Berikut saya silakan Yang Berhormat Bentong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua di atas peluang berbahas ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Wabi Menteri serta seluruh kementerian setelah melaksanakan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh yang terlibat. Akhirnya RUU ini dapat dibentangkan dan dibahaskan. Walaupun melibatkan pelbagai pandangan dan kontroversi, saya fikir RUU ini seperti kata Menteri adalah manifestasi keseimbangan dalam membuat pertimbangan kemanusiaan dan juga keselamatan negara. RUU ini bukan sahaja pindaan yang bersejarah, malah mencerminkan tekad dan iltizam politik yang tidak berbelah bahagi dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan isu kewarganegaraan yang sekian lama membelenggu rakyat. Walaupun tidak sempurna, akan tetapi kementerian telah mengambil berat dan cakna tentang isu-isu yang telah dibangkitkan sebelum ini. Jadi saya harap dan percaya RUU ini boleh diluluskan selepas ini dan kita tidak perlu membuang masa lagi. Datuk Yang di-Pertua, pindaan kali ini menurut hemat saya sekurang-kurangnya mencapai dua objektif utama. Yang pertama, perjuangan untuk mendapatkan kesesamaan hak sama rata bagi ibu warga negara yang berkahwin dengan warga asing yang melahirkan anak di luar negara untuk turut dijamin kerakyatan anaknya di dalam perlembagaan seperti mana hak yang diberikan kepada seorang bapa. Ini bertepatan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2021 yang menyatakan perkara 82 perlembagaan yang tidak membenarkan sebarang diskriminasi gender. Ini bukan sahaja kemenangan moral dalam memastikan kesesamaan hak sesama manusia, akan tetapi turut merupakan satu bentuk keadilan yang dijamin di dalam Islam, yakni untuk menghentikan diskriminasi terhadap mana-mana individu, tidak kira agama, bangsa, keturunan, jantina dan latar sosial. Objektif kedua yang dicapai juga ialah keputusan untuk mengekalkan hak bayi terbuang dengan mengekalkan Seksyen 1E yang mengurniakan kewarganegaraan kepada anak yang dilahirkan di Malaysia dan bukan warga negara mana-mana negara lain. Manakala Seksyen 19B memberikan kewarganegaraan kepada bayi terbiar dan anak yatim yang dilahirkan di negara ini yang ibu atau ibu bapanya tidak dapat dikesan. Ini sudah tentu dapat melindungi kebajikan anak-anak terbuang tanpa warga negara ini yang tidak bersalah dan sepatutnya mendapat hak yang dijamin di bawah perlembagaan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan perhargaan kepada YB Menteri kerana telah menyelesaikan banyak kes-kes orang tanpa warga negara. Tahniah diucapkan. Termasuklah 2 orang dari kawasan saya yang sudah pun mendapat kelulusan dan sijil kewarganegaraan. Berita ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi mereka kerana sudah sekian lama mereka menunggu untuk mendapat sijil kewarganegaraan dan surat kelulusan tersebut. Dan tapi dalam masa yang sama, perhatian juga harus diberikan supaya mempercepatkan proses permohonan IC setelah pemohon mendapat sijil kewarganegaraan. Sebenarnya banyak kes-kes lain yang telah kita mohon dan telah kita hantar dan semuanya kebanyakannya dalam proses dan saya sangat berharap pada tahun ini kita dapat banyak berita gembira bagi permohonan-permohonan sijil kewarganegaraan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin bertanya, apakah kriteria khusus yang perlu dipenuhi oleh isteri warga asing kepada lelaki Malaysia untuk memohon kewarganegaraan di bawah perkara 15.1 selain kewajipan memegang status permastautin tetap? Ini kerana tempoh menunggu yang panjang dan syarat-syarat yang membebaskan untuk pemohon PR memaksa ramai isteri bukan warga negara untuk kekal di Malaysia menggunakan pas lawatan sosial jangka panjang iaitu LTSVP. Visa ini menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada belas ihsan suami mereka dan tidak mempunyai perlindungan undang-undang untuk keluar daripada perkahwinan yang mungkin berunsur penderaan ataupun mengelakkan dipisahkan daripada anak-anak mereka. Oleh itu saya berharap Yang Berhormat Menteri untuk menyelesaikan permohonan kewarganegaraan ini dalam tempoh yang ditetapkan supaya ia dapat dilaksanakan. Akhir sekali, saya ingin membangkitkan tentang isu pengurusan permohonan dan semakan. Saya minta supaya pihak kementerian dapat meneruskan komitmen untuk memastikan tata amalan yang jelas dalam prosedur permohonan ini agar kita tahu berapa lamakah proses permohonan ini, apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan dokumen apa yang diperlukan. Sekiranya syarat-syarat ini tidak dipenuhi ataupun permohonan ditolak, perlulah dinyatakan di dalam sistem semakan. Kerana banyak juga adu-aduan yang kita terima
kadang ada permohonan yang sudah lebih daripada 7 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Mereka tidak tahu apakah status mereka. Yang mereka tahu hanyalah masih lagi di dalam sistem dan sebagainya. Jadi saya berharap dengan hasrat dan komitmen YB Menteri yang ia dapat juga diterjemahkan ke semua peringkat kementerian dan jabatan agar tiada kerenah birokrasi yang diperlukan. Oleh itu, Bentong menyokong 100% RUU ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Berikut saya silakan Yang